Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai murid-murid semua. Hari ini kamu bersama dengan cikgu dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bagi tahun 5. Okey, dengan tajuk Reka Bentuk Pengatur Caraan. Okey, bagi subtopik ya yang lebih detail, kita akan lihat perbezaan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma. Okey, mari kita lihat apa yang kita boleh belajar pada hari ini. Okey, kita lihat perbezaan pilihan dan ulangan. Okey, pilihan dan ulangan. Okay, yang pertama, pilihan kita akan guna jika, if. Okey, digunakan pada struktur kawalan pilihan untuk menunjukkan adanya pilihan lain. Okey, ada pilihan lain. Okey. Seterusnya, okey, kalau kita guna ni ulangan selagi while digunakan pada struktur kawalan ulangan. Okey, untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang ya, sehingga arahan dipenuhi. Okey. Kita akan tengok detail nanti pada contoh-contoh dalam algoritma. Baik, kita tengok dulu situasi yang pertama. Jadi kat sini kita ada situasi, kita ada sudut untuk kawalan jujukan dan juga carta alih struktur kawalan jujukan. Okey, kita tengok dulu situasi. Situasinya ialah saya hendak membancuh air teh panas. Okey, nak bancuh air teh panas. Macam mana kita nak terjemahkan dalam sudut dan juga carta alih. Okey, kita tengok dulu dalam sudut. Okey, sudut. Baik, mula masak air, masukkan uncang teh ke dalam cawan. Okey. Langkah seterusnya, tuangkan air panas ke dalam cawan. Kemudian kita akan masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Okey, dia terus saja. Tak ada apa-apa pilihan, tiada ulangan pun dalam sudut tu. Okey, sudut struktur jujukan ni dia mengikut baris demi baris, step by step. Dia tak ada apa-apa pilihan. Okey, satu-satu proses dia ikut. Baik, seterusnya kalau dalam carta alih struktur kawalan jujukan berdasarkan situasi tadi, apa pula yang kita boleh lakukan. Okey, mula. Okey, mula ni memang wajiblah dalam sudut dan juga carta alih. Kemudian masak air. Okey, masak air. Kan? Masukkan uncang teh ke dalam cawan. Sebabnya ada input, so kita pakai bentuk dia macam ni lah, dia sengit. Okey, kalau tegak macam ni, ini kita nama proses. Okey, seterusnya tuangkan air panas ke dalam cawan. Okey, kita ada buat input kat sini kan. Okey, tuangkan air panas. Okey, kemudian masukkan sedikit gula. Ada input, so jangan lupa guna bentuk sengit ni, 4 segi sengit ni. Okey, kemudian kacau air. Kacau air ni dia tak ada apa-apa input, output pun tak ada. Jadi kita pakai bentuk 4 segi tepat ni. Okey, maksudnya proses. Kemudian tamat. Macam biasalah di akhir carta alih ataupun sudut kita akan letak tamat. Okey. Ini ialah struktur kawalan jujukan. Okey. Apa dia struktur kawalan jujukan? Struktur kawalan jujukan ni nampak ni daripada mula sampai tamat dia straightforward. Dia tak ada apa-apa pilihan, tiada pun bentuk ulangan. Okey, nampak dia punya anak panah. Terus saja dari atas ke bawah. Okey, kita panggil struktur kawalan jujukan. Kita tengok struktur kawalan yang lain pula. Baik, kita lihat situasi yang kedua. Okey, saya hendak membancuh air coklat panas. Hendak masukkan susu atau tidak? Dia ada persoalan situ. Nak masuk susu atau tidak? Okey, kita lihat sudut struktur kawalan pilihan. Okey, mula masak air,
masukkan serbuk coklat ke dalam cawan. Sebab dia nak buat air coklat panas kan. Kemudian tuangkan air panas ke dalam cawan. Jika, di sinilah berlakunya pilihan. Jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Kalau nak masuk susu, dia akan tambah sedikit susu. Tamat jika. Dia dah habislah buat proses di sini. Kemudian dah tamat jika, kacau air, tamat. Habis dah. Sudukut, struktur kawalan pilihan. Mari kita lihat pula bagaimana nak membina carta alir untuk struktur kawalan pilihan berdasarkan situasi 2. Baik. Mula. Seperti biasa, apa-apa kita letak mula. Kemudian turun, masak air. Turun ke bawah, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan. Kita mesti guna bentuk 4 segi yang saya ingat ni. Bentuk rhombus ni kita kena guna sekiranya ada input ataupun output. Kemudian turun ke bawah, tuangkan air panas ke dalam cawan. Di sini. Ini berlakunya jika kat sini. Ni jika di sudukut ni, di carta alir sedang berlaku pilihan. Mahu susu, soalan dia. Nak susu, mahu susu, ya. Kalau nak, ya, kita pergi sini. Tengok anak panah ni. Ya, masukkan sedikit susu. Bila dah buat masukkan susu ni, kita dah buat input kat situ. Kita akan lalu sini, kemudian kacau air. Sama kan ni, tamat jika kacau air. Ini kacau air, tamat. Baik, kita pergi semula di bentuk, cikgu panggil bentuk diamond ni lah. Bentuk diamond ni kan. Mahu susu. Kalau tak mahu susu, tidak. Kita terus pergi ke bawah, kacau air. Tamat. Maksudnya kalau tak nak tambah susu, kita tak perlu pun lakukan proses yang di sini. Yang apa berlaku di sini kita tak buat. Baik. Untuk bahagian ini yang dibuat merah ni, ini ialah pilihan. Pilihan. Nampak di situ ada ya, ada tidak. Kalau ya, kita akan masukkan sedikit susu. Kalau tak nak susu, tak payah pergi tambah susu tu, kita terus turun ke bawah, kacau terus air tu. Ini perbezaan. Yang tadi jujukan dia straight forward terus daripada atas sampai ke bawah. Dia tak ada pun bentuk ni. Dia tak ada ya, tidak, tak ada. Itu jujukan. Tapi kalau pilihan, dia ada ni. Dia ada di sini ni. Beza dia. Baik, sekarang kita lihat pula situasi yang ketiga. Situasi ketiga, kita tengok dulu apa dia. Panasnya hari ini, saya sangat dahaga. Baik, kita terjemahkan dalam sudukut. Sudukut di sini ialah kita menggunakan struktur kawalan ulangan. Kenapa ulangan? Mari kita lihat dulu ya. Pertama kita letak mula. Kita kena ada pemula lah, mula. Minum air, kan dia dahaga, minum air selagi rasa dahaga. Selagi dia dahaga, dia minum air lagi. Dia minum. Kalau dahaga lagi, minum. Minum air. Dahaga lagi, rasa dahaga lagi, dia minum lagi air. Nampak tak? Dia duduk sini. Selagi dia rasa dahaga, dia tak keluar daripada sini. Bila dia dah habis, dia dah tak dahaga, tamat selagi. Kemudian, tamat. Tamat dah sudukut tu. Kita lihat pula dalam bentuk carta alir, struktur kawalan ulangan. Berdasarkan situasi tadi. Mula. Macam biasa, pemula kena ada lah. Kita lihat. Mula, dia nak minum air lah. Minum air. Baik, kita dah masuk dalam gelung di sini, ulangan. Baik, macam cikgu cakap tadi, cikgu panggil ni senang bentuk diamond lah. Kalau ada ulangan, ada pilihan ni, kita guna bentuk ni lah kan. Masih dahaga. Masih dahaga. Faham kan soalan ni? Masih dahaga,
Ya. Kalau ya, kita lalu di sini. Ya. Minum air lagi. Okey. Jadi dia pergi sini pula. Okey, tengok cikgu tunjuk di mana. Masih dahaga? Ya. Minum air lagi. Masih dahaga? Ya. Minum air lagi. Ikutlah. Kalau dahaga tu, berapa kali lah ni dia pusing kat sini? Okey. Bila, okey, kata dia lalu lagi. Masih dahaga? Tidak. Dia tak dahaga dah. Tamat. Habis dah. Dia tak perlu ulang lagi kawasan ni. Okey. Dia dah boleh keluar daripada loop sini. Dari kawasan ni. Okey, kawasan ini, bahagian ini kita panggil, di sinilah berlakunya ulangan. Okey. Kalau dia dah habis dahaga ni, dah tak dahaga, keluar teruslah. Dia tak duduk dalam gelung tu lagi, dia keluar. Okay, kita tengok sudokod untuk ketiga-tiga dan juga ketiga-tiga struktur kawalan dan juga carta alia. Okey, sekarang ni apa yang kamu lihat, ada ketiga-tiga struktur kawalan dalam bentuk sudokod. Okey. Struktur kawalan jujukan di sini, ini ialah struktur kawalan jujukan. Kemudian ini adalah struktur kawalan pilihan. Okay, yang terakhir ialah struktur kawalan ulangan. Apa beza dia? Kita tengok struktur kawalan jujukan. Okay, mula, masak air, masukkan uncang ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Okay, tiada sebarang pilihan ataupun ulangan. Okey, untuk sudokod struktur kawalan pilihan, kita lihat mula, masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan. Jika, okey, pilihan kat sini kan, jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Okey, tamat jika, kacau air, tamat. Okey, di sini berlakunya pilihan. Okey, ini ada pilihan kat sini. Alright. Seterusnya, sudokod struktur kawalan ulangan. Mula, minum air. Selagi rasa dahaga, minum air lagi. Tamat selagi. Okey, kalau dia dah tak rasa dahaga, dia akan tamatlah selagi ni. Selagi dia rasa dahaga, dia akan duduk di sinilah, dia pusing-pusing macam itulah. Okey, kemudian tamat. Ini ialah sudokod. Okay, dia ada perbezaan. Jadi, kita guna selagi kat sini untuk ulangan. Kemudian jika untuk pilihan, untuk jujukan, tiada kedua-duanya. Okay. Okey, tadi kita dah lihat ketiga-tiga struktur kawalan dalam bentuk sudokod. Sekarang kita lihat pula dalam bentuk carta alia. Okey, yang pertama kita tengok struktur jujukan, kawalan jujukan, yang mana kalau kamu tengok anak panah ni terus jadi daripada atas ke bawah. Okey, dia tak ada nak pusing kiri kanan ni, tak ada. Terus kalau jujukan memang macam tu, dia terus saja. Okey, kalau struktur kawalan pilihan, okey, daripada atas ni kita pergi ke bawah, nama pun pilih, kan, boleh pilih. Jadi nak tengok ni mahu susu, ya. Kalau mahu susu, kita tambah susu. Kita pergi ke loop ya, kat sini ada ya ni, kita masukkan susu. Okey, kemudian kita keluar daripada loop tu, kacau air, tamat. Okey, kalau tak nak susu, okey, kacau air, tamat. Tak perlu lalu di sini. Ini pilihan. Okay? Nama pilihan. Pilihan tu maksudnya kena ada pilihan lah. Nak ke tak nak, kan? Okay. Kemudian carta alia. Struktur kawalan ulangan. Okay, kenapa dia ulangan? Dia berulang-ulang, kan? Selagi dia tak memenuhi syarat tu, dia akan berulang. Okay? Kita tengok sini mula. Kemudian dia minum air. Di sini berlakunya ulangan. Okay? Masih dahaga, ya minum air. Masih dahaga, ya minum air. Kalau dahaga tu banyak kali, sebanyak kalilah dia lalu sini. Sampai dia memenuhi syarat ni, kemudian tidak, tamat. Okey, habis. Ini beza ke tiga-tiga carta alia.
Habislah kita belajar hari ini. Alhamdulillah, cikgu harap kamu boleh faham. Itu saja ya pembelajaran untuk kali ini. Kamu bolehlah lakukan latihan yang diminta oleh guru kamu. Itu saja. Okay, terima kasih. Bye-bye.